Okay. Okay. So minggu ni adalah minggu keempat. Okay. Kita discuss berkenaan dengan topik modular programming ataupun function. Dan ini juga minggu terakhir lah untuk kita discuss topik ni. So next week kita akan masuk topik baru. Rasa dah memang banyak dah kita cover. So hopefully habis seminggu ni semua dah boleh develop program yang menggunakan teknik-teknik modular programming ni lah. So ada beberapa fasa dan ada beberapa part. Saya dah bagikan beberapa part dalam lecture function ni. Yang pertama kita dah cover berkenaan dengan passing parameter by value. Kan? Yang kedua kita dah cover berkenaan dengan passing parameter by reference. Okay. Dan by reference ni saya divide saya punya lecture into two parts lah. So, yang pertama kita dah cover last week parameter passing by reference dengan menggunakan address semata-mata kan. Kita pass parameter kita dengan menggunakan address. Itu part 1 untuk passing parameter by reference lah. And then untuk passing parameter by reference ada part 2 iaitu bagaimana kita nak menggunakan pointer kita passkan sebagai parameter lah. So kita gunakan pointer. Yang pertama tadi kita gunakan address, last week. Yang kedua passing parameter by reference dengan menggunakan pointer. Kita akan tengoklah apa perbezaan dia. Boleh? So sebelum tu kita nak refresh sikit. Kalau kamu tengok dekat saya punya words ni, yang saya share ni. So ini ada sebenarnya coupling diagram ni yang tak siap lagi. So kita nak try untuk siapkan dia lah bersama-sama kan. And then setiap coupling diagram ni, untuk setiap modul saya dah letakkan siap-siap coding dekat situ kan, supaya kamu boleh nampak dengan jelas lah. Maksudnya pergerakan parameter tu kita boleh tengok dengan lebih jelas kalau kita compare side by side macam ni kan, coding dan juga coupling diagram. Kita sama-sama kita siapkan coupling diagram ni kan. So saya tanyalah. Saya cakap seorang kan, kamu pula cakap kan. So yang pertama kan. Dia baru masuk. So yang pertama. So anak panah kita nak trace dia punya anak panah kan. Anak panah dia daripada atas ke bawah ke ataupun daripada bawah ke atas ke. Based on coding. Patutnya kalau dah ada coding lagi senang kita nak buat coupling diagram ni kan. Tapi ini sebenarnya proses yang terbalik lah. Daripada coding nak buat coupling diagram. Terbalik. Patutnya kita design dulu coupling diagram and then daripada situ baru kita buat coding. So untuk BMI control dan juga input 1. So anak panah dia daripada mana ke mana? Saya tanya ni. Panggil nama ni jawab So jangan lupa lah kalau nak cakap tu unmute dulu. Unmute dulu baru cakap, sebab tak dengar. So yang pertama. Syatia. Ada yang Syatia ni? Syatia. Ada doktor. Daripada BMI control. Link dengan input 1. Anak panah dia daripada mana ke mana dan mengapa? Anak panah dia atas ke bawah, arrow tu dekat bawah. Kenapa? Kerana soalan ni tak ada parameter. Input 1 tak ada parameter. Hanya ada return saja. Tak ada parameter. Dia ada apa saja tadi? Dia ada return saja. So anak panah dia daripada? Bawah ke atas. Bawah ke atas lah. Baliklah kalau atas ke bawah. Kalau atas ke bawah bermaksud parameter. Kita paskan parameter. So in this case tiada parameter. Waktu kita callkan function input 1 ni,
Kita tak paskan any parameter. So there's no parameter, meaning that dia punya arrow tak ada daripada atas ke bawah. Nah, kalau ada satu saja dalam bracket ni, maksudnya ada satu arrow. Kalau ada dua parameter, contohnya input one bracket, okay, dekat ni function call ni, dekat main ni kan. Nampak saya punya cursor ni. Boleh tu. Okay, contohnya dalam bracket ni ada A, B. Maksudnya ada dua anak panah. A, B kan. Macam tu lah. In this case tak ada, tapi ada return. Okay. Bila ada return, maksudnya anak panah daripada bawah ke atas lah. Okay, sebegitu. Dan dia punya parameter apa yang kita gunakan untuk yang bawah ni, Syatia? Wait. Bawah ni weight, yang atas? Boleh guna wait juga. Weight juga, okay. So cara nak tengok dia, tengok dekat bahagian return value. So kalau return weight, contohnya di sini adalah weight. Dan yang atas ni cara nak tengok dia, tengok bahagian depan function call. Okay, dalam kalau dia ada return kat sini, maksudnya dekat function call dia ada sama dengan. Ini kita tengok, apakah variable yang menerima value daripada input 1 tadi. Okay, value weight daripada input 1. So kalau kat sini weight, kita buat weight lah. Dia boleh jadi variable yang berbeza. Kan kita dah discuss, yang penting adalah value dia, bukan variable kan. Let's say kalau dekat atas ni digunakan W. W sama dengan input 1. So kat sini kena W lah. Kan? Macam tu kan? Betul eh? Okay, terima kasih. Okay, yang kedua. Okay, tak ada parameter tadi kan ni kan. Untuk function input 2, sama je lah yang ni. Ini supposedly sama. Okay, input 2, input 1. Okay, sama. Okay, yang ni kita gunakan height. Okay, ini return height. Yang ni receive height daripada input 2 and then disimpan dalam height oleh main. So, sini height. Yang ni weight. Okay, untuk calculate BMI. Rosel. Rosel ada Rosel? Unmute dulu Rosel. Oh, Rosel tak ada Okay, next. Umi Kaltum. Tak ada ni, saya turut bangka Umi Kaltum tak ada Syafiqah ke? Nur Syafiqah. Nur Syafiqah binti Kamal. Hello, Nur Syafiqah. Nur Syafiqah. Tak jawab, saya letak sini absen lah. Nur Syafiqah Kamal ada ni. Tak ada? Ni on je, lepas tu tidur balik ke apa ni? Muhammad Ahmad Faris. Saya Ustaz. Ada Okay, apa? Yang ni calculate BMI Bagi satu anak panah. Dari bawah ke atas ke? Jangan kot. Yakin lah.
Okey ni. Okey, Dari okey bawah ke ni. atas. Okey. Bawah ke atas sebab apa? Sebab dia hantar, dia passing value. Value apa? Value BMI. Okey, dia return value kan. Kalau return kita cakap return lah. Kalau passing tu biasa kita rujuk kepada parameter lah. Okey. Dia lain kalau passing tu daripada atas ke bawah. Passing parameter kan. Ini dia passing juga tapi sebenarnya dia return. Dia return sebab dia dipanggil. Macam ni kan function call. Function call, kalau ni function call kan. BMI sama dengan calculate BMI. Okay, dia dah panggil function calculate BMI, dia pass weight dengan height. Ni baru kita pass. Okay, bila dah pass ke bawah, calculate BMI terima weight dan juga height, dia proses and then dia return BMI tu. Dia return, dia passkan balik ke atas lah. Okay, dia return. Dia return. Setelah dia dipanggil, dia return balik. Dia akan sentiasa return. Setiap function dia akan return. Tapi dia return sama ada dia return dengan value ataupun dia return dengan nothing. Dia kena return balik kepada function yang memanggil. So kalau dia return dengan value, maksudnya dia ke atas lah, dia nak panah ke atas. Kalau dia return dengan nothing, dia tak ada nak panah ke atas. Okay, so ini return, so kita gunakan apa kat sini? Variable apa yang kita return? Okay, variable yang kita return. Weight. Ha? Weight. Return. Betul, wait. Tengok betul. Oh, Ya dah, tak dengar? return BMI. Return BMI lah. Return BMI. Anak panah ke atas, return BMI. So yang receive dia apa? BMI. Kat atas ni. BMI juga. Okay, next. Ada tak anak panah lagi? Okay, terima kasih. Nurin Nisa. Nurin Nisa. Nurin ni Nurin ada ni, Nurin. Nurin? Nurin? Hello? Dengar tak? Nurin? Mic problem tak apa. Type je apa. Anak panah apa? Atas ke bawah? Boleh, tak ada masalah. Boleh type. Check lah. Type apa? Anak panah? Bawah ke atas? Okay. Dalam calculate BMI ni, apa lagi anak panah yang ada? Atas ke bawah. Okay. So parameter apa? Dari atas ke bawah. Okay. Atas ke bawah betul lah. Okay. Atas ke bawah. Then parameter. Benda tadi. BMI. Kenapa awak cakap BMI? Ini based on apa BMI ni? Nurin? Kenapa BMI? Nurin? Mengapa BMI? Ya. Nurin? Sebab nak print nak print BMI. Ni dekat function calculate BMI. Bukan kat function print BMI. Kita sekarang ni masih lagi dekat function calculate BMI. Salah. Bukan kan? Tolong seorang. Muhammad Islah.
dah letak coding dah ni. Dah letak coding dah sekali ni kat sini. Senang nak tengok. Muhammad Islah. Muhammad Islah. Muhammad Islah. Ada ke Islah? Muhammad Islah. Ada ni. Muhammad Islah bin Suhaimi. Ada. Unmute. Dekat chat tu. Tak boleh juga. Ada problem juga. Okey, apa dia? Okey, tolong. Anak panah atas ke bawah dah betul lah. Jawapannya weak. Ya, betul. Okey, dia tak ada BMI kita pas ke bawah. Tak ada kan? BMI ni kalau kita pas ke bawah, okey, maksudnya kat coding kita, okey, tengok dekat coding yang saya letak dekat atas ni kan, main ni kan. So untuk main ni kan, kalau ada BMI, okey, macam yang awak cakap tadi tu, kalau let's say ada BMI kat sini untuk anak panah atas ke bawah, kalau ada BMI kat sini, maksudnya dekat sini ada BMI. Okey, kat coding ni kan. Calculate BMI, bracket, weight, height, BMI. Baru kita letak BMI kat sini. Kat sini kita tengok bracket ni, kita tengok parameter yang kita pass kan. Kalau dalam design kita ada atas ke bawah, maksudnya ada parameter. Tengok dalam bracket ni. So dalam ni tak ada lah. Ada weight dengan height. Okay, so sini weight. Dan tengok dekat bawah. Okay, dia terima dalam bracket juga. Dia terima adalah weight. So dia jadi weight lah kat sini. Okay, dan ada satu lagi. Okay, satu lagi anak panah untuk height lah. Okay, kat sini ada height kan. So ada weight, ada height. Ada dua saja parameter. Okay. Ini by value kan. Kalau by reference lain. Ini by value. Dia tak discuss by reference. Ini 100% by value. Okay, last sekali print BMI. Sarah Arina. Sarah Arina. Sarah. Tak ada Sarah. Tak ada. Sarah Arina tak ada. Syazwani ada? Syazwani. Syazwani. Semua microphone problem ke apa ni? Kalau boleh unmute lah. Tak boleh connect? Tak apa. Okay, so apa? Last sekali. Untuk function print BMI. Anak panah dari mana ke mana dan apa dia punya variable yang kita guna. Untuk function print BMI. Anak panah ke bawah. Kenapa anak panah ke bawah? Sebab dia bagi BMI. Okay, sebabnya dia passing parameter kan. Parameter tu adalah BMI. Okay, betul. So, tengok pada coding lah. Pada coding kat sini ada print BMI. So ada dalam bracket BMI. Maksudnya kita passing daripada main kan. Ini kan coding untuk main. Ini mewakili main. BMI control ni adalah main. So ini adalah function print BMI. Okay, so nak tengok dia, tengoklah dalam bracket tu. So kalau dalam kita punya design, dalam kita buat daripada atas ke bawah, maksudnya dalam bracket
passing parameter tu ada variable kan. Okay, so betul lah. Daripada atas, kena yakin lah benda ni. Kena yakin lah. Baik kali dah kita discuss ni kan. Okay, so ada BMI. Okay, dalam bracket tu. So pada atas ke bawah. Okay, kalau parameter, ada parameter maksudnya daripada atas ke bawah. Betul. So yang bawah ni, okay, dalam bracket ni dia terima melalui BMI. So ada BMI. Okay. So dia return nothing. Return nothing kat sini kan. Dekat function print BMI ni. Okay, dia return nothing, so tiada anak panah daripada bawah ke atas. Yang lain semua ada. Dia return BMI, yang ni return height, yang ni return weight. So ada anak panah daripada bawah ke atas. Okay, so ini adalah parameter passing by value. Okay, ini kita dah cover banyak kali dah ni. So hopefully yang mana rasa blur-blur lagi tu boleh lah refresh balik lah. Okay, refresh balik lecture kita yang sebelum ni. Okay, ini yang paling basic. Okay, so last week kita dah move kepada parameter by reference. Okay. Parameter by reference dan kita passkan kita punya value tu, okay, daripada main kepada user defined function dengan menggunakan reference kan. Reference dalam bentuk address. Okay, kalau last week kita hantar address, kalau kamu ingat kan. Okay, so bila kita kata kita passkan 100%, parameter tu kita passkan by reference, kan? Maksudnya, anak panah dia macam mana? Okay, katalah kita convert directly kan, daripada by value ni kita tak nak by value. Kita nak gunakan structure yang sama, maksud saya structure yang sama, kita gunakan input 1, input 2, calculate BMI, print BMI. Okay, kita ada 4 function. Okay, and then kita nak passkan parameter dengan menggunakan by reference iaitu address. Okay, so macam mana anak panah dia? Yang pertama, kalau untuk atas bawah. Atas bawah kan. Okay, so untuk input 1 atas bawah. Sekejap Dia boleh masuk ni. Okay, so atas bawah. Okay, ini kita buat betul lah. Maksudnya kita daripada design baru kita buat coding lah. Kita buat design dulu. Dan daripada design baru kita buat coding lah. Ini yang kita discuss last week lah. Okay. Input 1. Alright. 1 Akilah. Ada 1 Akilah. Wan Akilah. Wan Akilah. Tak ada Oh ada. Okay. Mikrofon out juga. Tak boleh. Okay. Okay, so Akilah. So apa dia punya parameter yang patut kita letak kat sini? Kalau yang kita discuss semalam lah. Semalam last week kan kita discuss kan. Kita gunakan apa? Bagi contoh. By reference. Nombor. Jangan nombor-nombor ni. Ni nak kira BMI ni. Ni tengok yang atas ni kan. Lebih kurang lah. Tapi ini by reference. Refresh balik. Apa benda? Weight. Okay, star weight. Tapi, okay, tengok. Okay, terima kasih. Okay, star weight. Okay, Akilah cakap star weight. Okay, last week kita tak guna star dekat sini kan? Kita guna apa? Yang kat belah atas. Address. Kita guna address. Minggu ni baru kita nak gunakan star.
Okay, kita gunakan address kan. Okay, so address kan N, ingat tak? Kita passing directly gunakan address. Okay, and week. Okay, kita passkan parameter kita tu dalam tu kita letakkan address week. Okay. Dan yang akan terima dia, bagi satu contoh. Siti Aisyah. Yang terima dekat bawah ni, input 1 ni. Dan tak apa? Ada Siti Aisyah sini. Siti Aisyah. Tak ada Okay, Siti Aisyah tak ada. Muhammad Izan ada, Muhammad Izan. Muhammad Izan? Ada juga. Muhammad Izan tak ada. Ada? Ada. Mike tak boleh juga Okay, apa dia? Bagi satu. Izan, tak apa bawah tu. Apa dia? Wait. Kalau buat macam ni, lah. Kalau kita buat macam ni, maksudnya dalam coding kita, kalau coding yang tanpa function, perumpamaan dia adalah week sama dengan and week. Itu week ni adalah sebab kat sini kan nanti kita letak int week kan. Ingat tak? Sini int week kan. Perumpamaan dia nanti adalah sebegini. Int week sama dengan and week. Okay, ini bermaksud inilah passing week daripada main, week akan terima. So perumpamaan dia kalau tanpa function adalah sebegini. Salah lah. Variable, normal variable dia tak boleh terima. Dia tak boleh simpan address bagi variable yang lain kan. Jadi apa yang boleh menyimpan address adalah hanya pointer. So dia kena ada pointer. Kalau macam ni boleh. Star week. So kalau macam ni perumpamaan dia adalah kena ada star lah depan dia. Ini yang kita discuss last week. Okay, boleh? Okay. Tapi untuk nampakkan dia beza sikit, so kita gunakan P lah sini. So nampak beza sikit pointer kan. Tapi nak gunakan week pun boleh, tak ada masalah. Sebabnya dia adalah di dalam body yang berbeza kan. Ini input 1, ini BMI control. Tak ada masalah kalau guna nama yang berulang walaupun jenis sama beza kan. Satu jenis pointer dekat bawah ni, satu bukan pointer. Kalau gunakan week lah yang macam kawan-kawan buat tadi, week boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dalam body yang sama tak boleh gunakan nama yang sama, satu week pointer, satu bukan week pointer. Tak boleh kan. Okay, katalah kita buat macam ni Okay, so perumpamaan dia adalah macam ni, coding dia. Okay, so kita tengok coding dia macam mana. Okay,
Ini kita dah ulang lah ni. Saya ulang balik lah ni. Tapi gunakan contoh yang lain lah. So last week saya dah explain ni kan. Okay, so kita tengok coding dia. Okay, nampak tak code block saya? Tak. Nampak. Nampak ke? Nampak? Nampak. Nampak Nampak? Semua nampak Nampak. Nampak sir. Okay. So ingat balik last week kita dah discuss kalau passing parameter by reference, function tersebut tak akan returnkan sebarang value. Kan? So bila dia tak returnkan sebarang value, okay, dia akan menjadi function void. So untuk passing by reference dia akan sentiasa void lah. Dia tak ada non-void. Kalau ada return value baru ada non-void kan. Okay, contohnya kan. Okay, contohnya kalau by value tadi kita gunakan int input 1 kan. Sebab apa dia int? Sebab dia return kan input 1 kan. Ini contoh lah, contoh yang passing parameter by value tadi kan. Okay, so kita ambil satu ni kan. X and then panggil input 1. Ini saya ulang balik apa yang saya dah letak dalam word tadi kan. So depan tu kita letak weight kan. Sebab dia menerima value daripada function input 1. So dekat sini return ni tadi, return weight. Ini by value. Okay, kalau by value, kalau tak ada parameter kita kena declare. Okay, and then function prototype. Okay, ni. Okay, so, ini adalah by value. Okay, dia sentiasa, dia boleh jadi void ataupun boleh jadi non-void. Kalau dia based on pada apa yang kita return kan. Ingat balik kan, kalau kita return integer, sudah akan jadi integer. Dalam kes ni dia adalah float. Weight yang asal dia kat main, weight adalah float. So dia tak boleh jadi integer ni lah. Dia kena float lah, dia kena ikut yang atas. Dia kena ikut function asal dia kan. Asal dia value dia adalah float, weight ni. So bila kita return dengan float, dia akan jadi float. Ini dalam kes menggunakan parameter passing ataupun return value lah. By value kan. Begini. Tapi sekiranya kita nak tukar tadi kan, ikut kita punya coupling diagram yang baru tadi. Okay, maksudnya ada anak panah daripada atas ke bawah. Okay, daripada control kepada input 1. Maksudnya kalau anak panah pada atas ke bawah, jadi void lah. Kan, tak ada anak panah daripada bawah ke atas. So dia void, dan ni dia return nothing lah. Okay, dia tak return nothing. Okay, dia tak return apa-apa. Okay, dan keduanya, kalau ada anak panah daripada atas ke bawah, maksudnya ada parameter. Okay, ini pun sama, ni tak ada ni tadi. Okay, so return nothing, dia tak ada anak panah, tak ada sama dengan tu. Okay, pada function call ni. Okay, return nothing, tak ada sama dengan. Okay. Okay, ada anak panah daripada atas ke bawah, maksudnya dekat sini ada something kan. Ada je anak panah daripada atas ke bawah, ada something lah. So kalau kita passing by reference, mesti ada anak panah pada atas ke bawah. Tapi persoalannya apa yang something tu kan. So dalam kes ni, address lah. Okay, macam yang minggu lepas kita dah discuss. Kita passkan address. Sorry, wait. Sekali wait kan. Okay. Bila kita passkan address, variable yang hanya boleh menyimpan address adalah variable pointer. Okay. Sama juga kat sini. So kena declare lah. Float. Float kan. Float star wait. Macam tu.
Okay. Dan last sekali adalah sini lah. So kat sini ada. So kena make sure. Okay, copy je. Then paste lah kat sini. Dan kita buang dia punya parameter. Tinggalkan star saja. Star mewakili pointer. Okay, ni yang last week yang kita discuss. Boleh Saya refresh balik ni. Boleh semua Boleh. So ini adalah mewakili rajah kita yang tadi tu. Anak panah yang pertama. Okay, anak panah yang pertama sebegini dia punya coding lah. Coding dia macam ni . Saya cut terus lah ni. Sekejap . Sekejap . Ni lah. Okay, ini . Okay, so ini kalau sebegini, okay, so ini kita tak gunakan p-weight lah. Maksudnya kita gunakan star weight. Faham So dia return nothing. Dia ada anak panah daripada bawah ke atas. Yang atas ni kita letak weight tadi kan dalam bracket. Kita paskan weight. Boleh Boleh. Nampak tak? So, kenapa saya tak nampak? Apa dia? Apa dia soalan tak dengar? Apa dia soalan? Tak dengar? Tak dengar, saya tak dengar. Tak dengar? Apa dia? Putus-putus. Type lah, type. Type. Nanti jari saya jawab. Okay, ini tak adalah float. Ni tak ada float. Coding saya ni tak nak betul ni. And then Nampak dah. apa dia? Mak tak dengar lah. Yang lain dengar tak saya cakap? Betul-betul Oh, slide. Dengar ke? Dengar Dengar. Okay, sekejap. Coding saya ni tak berapa nak betul ni. Sekejap saya edit balik Okay, supposedly dekat sini tak adalah. So bila kita dah declare pointer dekat atas ni, so dekat bawah ni jangan letak float lagi. Macam tadi kan, ada float ni kan. Ni dah tak ada lah ni. Okay, yang ni dah tak ada dah. Float weight ni. Ke line saya slow ni? Okay je.
Boleh dengar jelas tak suara saya? Dengar. Boleh. 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 Yeah. Okay, so bila kita dah buat declaration kat atas ni, tak adalah declaration kat bawah ni. Okay. Je. Dan ingat satu lagi, ini adalah scanf untuk pointer kan. Okay, kita dah declare pointer kat sini. So ini perumpamaan dia yang tadi tu saya kata kan. Perumpamaan ni adalah kalau coding panjang dia kan, coding panjang dia tanpa menggunakan apa tu, modul ataupun function, dia akan jadi macam ni kan. Integer week, ingat balik kan. And then dekat bawah tu nanti kan, tutup. And then bawah dia nanti ada week sama dengan and week. Ni maksudnya week sama dengan and week ni adalah ni lah, dia terima value daripada ni, parameter passing ni. So coding panjang dia adalah sebegini. Ringkasan dia adalah ini lah. Kalau kita convert kepada function, dia jadi macam ni. Dan juga ini. So ini passing and week. So ini terima and week. So coding dia yang panjang dia tanpa function macam ni. Kat komen saya tu, nampak Nampak? Nampak sir. Okay, ataupun dia ada dua kaedah nak buat declaration untuk function ni, ataupun int week, maksudnya kita pointkan terus kita punya pointer kepada address and week gitu. Nampak tak beza dia apa? So, beza dia kalau kita buat declaration dan juga kita pointkan terus, kita kena letak star depan dia, depan week tu. Ini kalau menggunakan non-module. Tapi kalau sekiranya kita declare dulu pointer and then baru kita pointkan pointer kita kepada variable tertentu, so dia akan ada, tak perlu letak star lah kat sini. Sebab tu saya nak gunakan P tadi, P week, supaya kamu nampak beza sikit. Kalau tak ada week sama and week, pelik pula kan. P week, P week kat sini. Baru nampak beza sikit. So sini P week. Okay, ini kalau sekiranya menggunakan non-module. So kalau gunakan modul dia jadi macam ni lah. So kita gunakan p-week lah, nampak beza sikit. Okay, p-week. Boleh? Okay, satu lagi tadi adalah berkenaan dengan scanf. Okay, scanf. Okay, scanf. Okay, ingat ini adalah scanf untuk bukan pointer. Ini kan macam biasalah. Tapi scanf untuk pointer, okay, kamu kena ingat ni, jangan terlupa. Scanf untuk pointer kita tak letak n dekat depan. Ini pun saya dah ulang rasa banyak kali ni. Kan? Sebab apa? Ingat tak sebab apa? Kalau kita letak n dekat depan, bermaksud kita nak letakkan value yang user masuk ni ke dalam address week, p week. Okay, ke dalam address p week. Sedangkan address p week hanya boleh menyimpan value address. Faham tak?
Pointer hanya boleh menyimpan address bagi variable yang lain. Dia tak boleh menyimpan value float ke, value integer ke. Tak boleh. Sebab tu kita buat macam ni. Okay. Sebabnya kita nak simpan dalam ini kamu kena rujuk balik lah. Saya punya explanation yang saya nak explain balik yang panjang pula. Okay. Rujuk balik penerangan saya berkenaan dengan pointer lah sebelum-sebelum ni. Tak faham nanti boleh tanya kemudian lah. Tapi yang penting kat sini nak beritahu dia punya syntax dia tak boleh ada N. Kalau kamu tak ada N, bila kamu run, kamu tak akan nampak dia punya error. Tapi output dia akan jadi tidak seperti yang sepatutnya lah. Okay, contoh kan. Saya try run ni. Saya letak N kat sini kan, nampak? Zero error, zero warning. Nampak kan? Nampak? Tak nampak? Nampak. Nampak? Nampak. Zero error, zero warning. Okay, so bila saya run, saya run, dan nanti saya share output kita lah weight 100 kan, height 1.6. Okay, share output So output dia nampak tak? BMI sama dengan 0.00. Nampak? Nampak kan? So dia memang tak ada syntax error tapi dia ada error, semantic error kan. So maksudnya result dia tak sepatutnya 0.00. Ini yang compiler tak boleh detect lah antara error sebegini lah. So ini kamu yang kena check sendiri. Okay, so jadinya konsep tu adalah salah. Konsep yang letakkan scanf untuk pointer ada simbol N. Tak boleh. Macam tu, salah. So untuk pointer, scanf dia tak boleh letak N. Baru dia akan bagi jawapan yang betul lah. Okay. Okay. So sama juga. Sekiranya kalau kita nak buat, okay, kita nak follow betul-betul macam yang first tadi kan. Maksudnya ada dua input 1, input 2 kan. So ada void input 2. Input 2. Ni copy lah. C. Control B. Okay, so ini height. Ini untuk pointer lah. Okay. Ini height. Okay, so dekat sini kita ada height lah. Input 2 height. Okay, ni yang minggu lepas kita buat kan. Macam ni. Okay. Okay, ini penting Ini penting saya nak kamu faham. Okay, sebabnya kita nak buang benda ni daripada tak guna macam ni Okay, ini. Okay. Copy. Ini saya nak letak dekat Word. Ini nampak sikit Okay, ini copy.
Okey. Sekejap saya share. Okey. Okey, nampak words. Saya punya screen words Boleh nampak? Nampak. Nampak. Okey, nampak So, ini kita gunakan p-wake tadi. Okey, so supposedly kat sini ada satu anak panah lah ke bawah. Okey, anak panah ke bawah. Panah ke bawah. Dia lama-lama jadi slow bila sharing ni. So harap sabar And height. Ini height. Okey, fine. Okey, ni katalah kita ini kita tak buat function lah, contohlah kan. Kita catatkan ni dulu. Okey. Alright. So sekarang ni saya nak kamu lihat perbezaan. Okey. Kenapa okey, dalam passing parameter by value atas ni, okey, soalan saya kan. Kenapa kita tak combine saja input weight dan juga height ni dalam satu function, iaitu function input contohnya kan. Kenapa kita kena buat dua? Kenapa kita kena separate input 1 dan input 2? Kenapa kita tak letak satu je function inputs? So dalam function tu kita letak dua-dua, scanf weight, scanf height. Mengapa? Cuba fikir jap. Saya tanya sekejap kan. Sebab boleh return satu data je. Ya, betul. Tepat jawapannya. Sebabnya satu user defined function hanya boleh return satu value sahaja. Okay, contohnya function input 1 ni kan. Return weight, dia tak boleh return weight, height. Tak boleh. Memang dia tak support. Dia hanya support return satu value sahaja. That's why untuk any yang melibatkan scanf ataupun apa-apa sajalah calculation yang terlibat, yang kita nak kena return balik kepada main, kita kena asingkan sekiranya kita perlu return lebih daripada satu value. Contohnya calculate BMI ni kan. Tengok balik contoh calculate BMI. Katalah kita kena return BMI. And then kita koma nak return value BMI 2 pula. Tak boleh. Dia boleh return satu je BMI. BMI 2 tu kamu kena buat dekat dalam function lain. Itu adalah kekurangan parameter passing yang menggunakan 100% lah by value. Memang kalau kamu tak nak gunakan reference contoh kan, kamu tak nak gunakan parameter passing by reference. So inilah cara yang kamu kena buat. Maksudnya kalau ada 10 input, kalau nak kena buat dalam function setiap input tu, so kena buat 10 function lah. Input 1, input 2, input 3, input 4, input 5, 6 dan sampai 10 kan, which is not optimum. Tujuan kita gunakan function ni, kita nak optimizekan kita punya program. So kalau dah jadi sampai 10 input dalam function 10 function yang kita kena develop untuk input saja kan, so tak optimum. Jadinya nak tunjuk dekat sini, benda ini, kekurangan ni boleh kita atasi dengan menggunakan parameter passing by reference. Caranya, faham kekurangan dia, faham tak? Dia punya key point itu untuk parameter passing by value, untuk by value yang kita gunakan built-in function by value 100%, dia hanya boleh returnkan satu value saja dalam kita punya built-in function. So kalau scanf, kita kena separate. Separate input 1, input 2. So untuk atasi kekurangan ini, kita boleh menggunakan
parameter passing by reference. Okay, caranya macam biasa je. Okay, caranya kat sini kita akan combine ni satu. So kita akan buang input 2 ni. Okay, nampak saya punya ni. Kita buang yang ni. Then ini kita combine tu tukar ni jadi input je kan. Input dia salah apa pun. Tapi dia cover 2 ni lah. Okay. Dia cover 2 ni. Coding dia jadi lain lah. Sebab dia tak perlu return kan. Ingat kalau by reference dia tak perlu return sebarang value kan. So tak ada masalah. Dia nak passing 10 ke 20 ke tak ada masalah. Okay. So begini. Okay, begini dia punya coupling diagram. Jadi coding dia macam mana? Coding dia okay, coding dia ni lah. Okay. Okay, P wake. Kita buat sini dulu lah function call So, tiada lagi yang ini Input 2 dah tak ada. Nampak tak coding saya? Nampak. Wake dan juga high. Sama macam kita punya coupling diagram tadi lah. Okay, inputs, passing wake dan juga high. Okay, dia tak ada sama dengan depan dia sebab dia void. Okay, passing parameter by reference. Ini kita gunakan address kan, passing dengan directly menggunakan address. Okay, and then di bawah ni okay, kita dah buang ni. Kita dah tak nak dah yang input 1, input 2 ni. Okay, buang. Kita gantikan dengan input saja kan. Okay, ini jangan lupa kena terima lah. Okay, float P. Saya gunakan P untuk saya bezakan dengan yang atas tadi tu. Kalau nak gunakan weight saja dengan height saja pun kat sini, tak nak guna P pun tak apa. Okay, sebab dia dalam body yang berbeza dengan main ni lah. Kan, contohnya kalau nak gunakan sini kan. Macam ni, contoh kan. Pun boleh. Sebab dia dalam body yang berbeza. Okay, faham tapi saya nak nampakkan sikit beza, saya letak P lah untuk pointer. Okay, so last kali jangan lupa function prototype. Okay, jangan lupa function prototype kita. Kedua lah. Float star. Okay, ada pertanyaan tak dekat ni? Tak ada. Ini masih lagi kita refresh last week ni. Tak masuk lagi yang nak discuss minggu ni kan. Baru refresh ni. Ni apa yang kita discuss last week lah. Okay, so kalau let's say ada 10 input kan. So kita letak je input ni dalam satu function kan. So ini apa? N apa A, N B, N C, N D seterusnya lah. Kat sini kan. Gunakan satu function sahaja. Okay. So ini adalah point yang saya nak sentuh lah hari ni sebenarnya. Okay. Maksudnya untuk input tu kita dah tak perlu separate banyak-banyak user defined function. Kita guna satu sahaja user defined function.
Okay, ini adalah kelebihan passing parameter by reference, okay, compared dengan by value. By value tak support lah ni. Okay, so next. Okay, next. Okay, next. Calculate BMI ni kan. Calculate BMI. So, kalau by value macam ni lah. Dia punya rajah. Kalau by reference, macam mana nak buat? By reference macam mana nak buat? Nur Faiz lah. Ada Nur Faiz lah. Nur Faiz lah. Ni, calculate BMI. Anak panah daripada mana ke mana? Apa parameter dia? Faizlah. Ada tak Faizlah ni? Faizlah. Tak ada. Mana tak ada ni? Nini Asmani ada, Nini Asmani. Nini Asmani. Nini? Nini Asmani. Hello. Ada ni Nini Asmani. Nini Asmani. Nini Asmani. Tak jawab saya tulis besar ni Tidur. Nur Farah Syafiqah. Ada Nur Farah? Saya. Okay, apa dia? Atas ke bawah. Atas ke bawah ada berapa anak panah? Ada berapa anak panah? Kalau by value macam ni. Kalau by reference macam mana? Dua-dua. Ada berapa anak panah? Dua. Dua sahaja. Sama macam ni lah. Macam by value. Dua saja. Tiga. Ada tiga. Tiga lah. Kan? Yang ni anak panah yang ni kita convert kan. Jadi bawah. So semua ke bawah. Okay, BMI ke bawah, width ke bawah, height ke bawah. Sebab dia by reference. Kalau ke atas maksudnya dia ada return. Ni kita tak nak. Kita nak guna 100%. Okay. Kita nak guna 100% parameter passing by reference. Okay, terima kasih. Okay, so ada tiga lah ke bawah. Dua. Tiga. Dia tu. Okay, so yang ni tadi BMI. Sama lah. Semua passing address. Semua passing address. BMI. Address BMI. Ini.
next week. Okay, so yang bawah ni terima menerusi pointer. Okay, sama juga. So, ni terima pointer MI. Macam tu lah. Okay, faham Macam ni lah. Ini case yang mana kita nak gunakan 100%. Tak bermaksud kalau kita gunakan, tu nantilah. Sekejap, kamu confuse pula kan. Okay, tak apa, kita buat ni dulu kan. Okay, jadinya nampak So dalam kita punya function call nanti, kita akan paskan ada 3 lah. So ada bracket nanti, bracket 3. Okay, so coding dia. Okay, so coding dia, kalau yang asal, kalau passing parameter by value, okay, ni by value kan, ni kan, ni by value macam ni kan, ada sama dengan BMI, sama dengan calculate BMI, ini function call dia. Tapi kalau by reference, okay, ni kita cut tadi tu, dan kita akan createkan calculate BMI, lepaskan 3 tadi lah, BMI ini, okay, koma. Nampak coding saya Nampak. Nampak sir. Okay, ni tepaskan 3 ni kepada function void. Void lah sebab 100% kita gunakan by reference. Calculate BMI. So dia akan terima load star p-weight. Okay, load star p-height. Load star p-BMI. Okay, dia akan terima daripada yang atas ni lah. Okay, yang atas ni pass. Okay, so saya, alamak, mana coding tadi? Hilang lah. Okay. Coding. Okay. Okay. Calculation dia. Okay, ni calculation yang asal lah. So kat sini dalam case ni kita gunakan pointer kan. So macam mana nak tukar ni calculation dia? Nak tukar jadi apa? No Dayana. Ada ke No Dayana? No Dayana? Ada. Okay, apa? Calculation dia kita nak tukar jadi apa? Okay, tengok parameter dia. Gunakan parameter ni. Apa dia? Apa dia? Tukar jadi p-weight. Tukar yang mana? Ni, p-weight.
Weight ni jadi P weight. Ya. Yeah. Ah, Ada star ke tak ada star? insya- Apa dia? Apa dia? Awak bercakap ke? Dengar macam tak ada. bercakap. Ha? Tak ada? Tak ada. Tak ada P weight? Tak Tak ada. ada star? Tak ada. Good. Yang ni nak kata tak? Height ni. Ah, lihat. Tukar jadi P height. BMI nak tukar tak? Tukar. Tukar jadi P BMI. Good. Kod. Jangan kod kod. Okey, terima kasih. InsyaAllah. Okey. Ini jawapan siapa tadi bagi? Diana. Okey, so kalau buat macam ni bermaksud kita nak buat operasi berdasarkan value address. Ingat kan? Kalau tak ada star maksudnya dia adalah address. Value P weight adalah address bagi weight. Buat apa kan? Kita nak real value. Kalau kita nak access real value, maksudnya kalau kita nak buat operasi. Okay. Kita kena letak star. Baru dia akan beroperasi based on dia punya value. Real value kan. Ni darab star lah. Ni darab tak darab. Ini star ni untuk pointer. Sini baru betul untuk buat calculation kan. Lain kalau untuk scanf lain, untuk calculation lain. Okay. Untuk scanf kita tak letak star, tapi untuk calculation, semua calculation yang melibatkan pointer you kena letak star lah. Okay. Sama juga kalau macam you nak buat if else you kena letak star. Okay. Kalau you nak buat for, you nak gunakan pointer sebagai dia punya syarat, you kena letak star. Okay, sebab kita nak access punya value. Kalau kamu tak letak star, dia akan ambil value address. Address meaningless lah, kita tak nak guna address tu kan. So last kali adalah kita kena buat dia punya prototype. Okay, sama juga prototype kena buang lah dia punya nama. Kita ambil type dia adalah pointer, star kan. Star ni dia akan detect sebagai bukan pointer lah. Okay, so supposedly kalau kamu run balik kod ini sudah akan berikan kamu jawapan yang sepatutnya sama lah. Kalau dapat jawapan lain tu salah lah you punya coding. Okay. Boleh faham Okay. Calculate BMI. Ada soalan? So macam yang saya kata ni kita masih lagi kita discuss benda yang sama ni dengan last week. Last week kita discuss benda ni lah. Tak ada perbezaan lagi. Yang sepatutnya kita nak discuss ni tak masuk lagi. Tak masuk lagi kan. You kena faham ni dulu baru kita boleh discuss yang seterusnya. Okay. Boleh ada soalan? Okay, so last kali barulah kita masuk kepada print BMI kan. So clear lah kan? Patutnya clear lah kan? Berapa nak pandang ni? Print BMI. Ni. Berapa? Berapa nak pandang? Satu sajalah kan. Kalau nak compare dengan by value, nak pandang dia sama. Satu saja ke bawah. Yang berbezanya adalah parameter yang kita gunakan lah. Okay. So sinilah. Kan. Ini adalah N. Kan, misal kata kita nak gunakan 100% kan. Saya tak kata yang asal ni salah kan. Contohnya kamu nak gunakan kamu tak nak gunakan by reference kat sini kan. Kamu nak gunakan
by value saja. Parameter passing by value di sini. Untuk function ni saja. Yang lain semua kita gunakan by reference. Boleh tak? Boleh lah, apa tak boleh kan? Boleh je. Tak ada masalah you nak combine kan kalau macam ni. Boleh lah. So coding dia samalah dengan ni. Jadi ini coding dia. Coding yang sama. Untuk function ni saja. Kan? Untuk yang lain kamu gunakan by reference. Boleh kan? Tapi in case kalau soalan tu kata gunakan 100% passing parameter by reference. So nak tak nak, you kena guna lah. By reference. So ini tukar jadi PBMI. Okay. So coding ni macam mana? Okay, coding dia. Okay, so di sini kita gantikan dengan dekat dalam main ni, nampak coding saya? Ctrl X, print BMI, and then lepaskan address BMI. Dan dalam ni adalah function void. Void print BMI, dan dia terima apa dia? Betul apa? No, BMI. Star PBMI. Sama macam coupling diagram tu lah. So last sekali dia print kenapa sini? Star PBMI ke PBMI saja? Ada star ke tak ada star? Tak ada. Tak ada star. Kenapa tak ada? Ada. Kalau tak ada star, bermaksud dia punya value nanti ada dalam bentuk apa? Address. Kalau kita nak print real value kan, value yang dia point kan. Apa yang dia point kan? Dia point kepada variable BMI yang kat atas dia tu. Kan? So kita kena letakkan star. Ingat kan? Ingat kan ni? Ni bermaksud dia point, maksud dia float. Ini kalau dalam bentuk modul. Coding dia macam tu kan. Lepas tu kita buat PBMI point kan kepada BMI. So, nampak tak? Kalau kamu tak letak star, kalau kamu tak letak star, value dia akan print adalah dia akan printkan address BMI. Nampak tak? Saya punya cursor ni. Kalau kamu tak letak star, dia akan printkan value address BMI. Kalau kita nak access value BMI, baru kita letakkan star depan dia. Letak star maksudnya kita nak access value BMI, bukan address dia lah. So kena ada star. So last sekali adalah
Okay, boleh ada soalan tak? Tak ada. Okay, tak ada, baru kita boleh pergi kepada yang sepatutnya kita nak discuss lah ni. Okay, part 2 untuk parameter passing by reference ni. Okay, parameter passing by reference juga. Okay, selain daripada kita boleh passkan directly address kan. Okay. Ini dah tak ada lah. Okay, ni yang part 2 Okay, kita gunakan sama macam yang part 1 tadi. Ni inputs. Okay, kita juga, okay, dia punya konsep sama. Maksudnya, kalau kita 100% kita gunakan by reference, dia hanya ada satu anak panah je lah, daripada atas ke bawah. Dia tak daripada bawah ke atas. Anak panah dia akan sentiasa daripada atas ke bawah. Okay, macam ni kan. Cumanya variable apa? Okay, yang saya nak discuss dekat part 2 ni adalah di mana kita nak passingkan pointer. Tadi kita passkan address kan. Ini kita nak passkan pointer. Contohnya input yang pertama tadi kan. Kalau atas ni kita gunakan address weight kan. Tapi yang ini kita nak passkan p-weight. Faham Bawah ni, fahamkan dulu apa yang kita nak buat. Bawah ni kita nak terima menerusi pointer. So p-weight yang atas ni adalah pointer weight yang berada dalam main. P-weight yang bawah ni adalah pointer yang berada dalam input. Dia boleh nama yang sama ataupun kamu nak guna yang berbeza pun boleh. Contoh sini PW ke kan, contoh sini. Dia samalah macam by value, tak ada masalah. Okay, boleh berbeza. Contohnya macam ni kan. Boleh berbeza. Yang penting value apa yang dia pass tu kan. Iaitu value address weight. Okay, ini kita nak gunakan pointer juga. Okay, pointer p height. Okay, ini yang kita nak convert kepada coding lah. Beza tak apa dengan yang part 1 ni. Okay, part 1 by reference ni kita passing address diterima oleh pointer. Okay, yang ini kita pass menerusi pointer. Apa yang kita pass? Still address. Tapi melalui pointer. Ini macam pusing sikit lah. Okay, tak kisah kamu nak prefer mana, yang penting you tahu macam mana nak buat kan. Ini kalau soalan dia kata create pointer and then passing address tu menerusi pointer, macam ni cara dia nak buat. Yang ni kalau dia tak mention, dia kata passing by reference saja kan. So, boleh guna yang ni. Okay, so cara dia. Okay, cara dia. Okay, ni simple je. Dia simple tapi yang penting you faham pointer lah. That's why mula-mula saya kena tekankan pointer ni. Kan awal dulu minggu lepas saya ada explain berkenaan pointer dulu kan. Okay, so cara dia, okay, kita ubah je. Okay, kita ubah yang sedia ada ni. Okay, cara dia, first kali clear. Okay, clear maksudnya kita kena ada pointer dekat dalam main. Kalau sebelum ni kita guna, ada pointer tak dalam main sebelum ni? Kat dalam coding kita ni. Ni passing parameter by reference ni. Part 1. Tak ada pointer kan dalam main? Ada tak pointer dalam main? Tak ada. Tak ada langsung. Pointer hanya ada dalam user defined function. Okay, yang bawah-bawah tadi tu kan. Yang bawah-bawah ni. Okay, ni ada pointer, ni ada pointer, ada pointer. Tapi dalam main tiada pointer. Ini straightforward. Kita passing menerusi address. Tapi sekiranya kamu diminta untuk passing menerusi pointer, so you kena buat macam style pointer lah. Macam mana style pointer?
So you kena declare pointer dulu. Kan? Okay. Pointer untuk PBMI, pointer untuk week, dan juga pointer untuk height. Lepas apa? Apa pointer? Next step untuk pointer apa? Ini tak masuk passing parameter lagi. Apa pointer? Lepas kita dah declare pointer, kita kena point kan pointer kita kepada address. Okay. Week sama dengan and week p height and height. Ini lah. Kena point kepada address dahulu. Kan? So baru kita boleh gunakan pointer kita tu. Okay, so macam mana nak gunakan? Kat sini lah kita gunakan. Yang ni kita pass. Ini kita pass. Okay, pass parameter. Yang ni kita pass parameter dalam bentuk address. Okay, so yang ni kita pass lah kita punya pointer. Bukan pass pointer lah, kita passkan address tu menerusi pointer. Kena faham konsep ni. Yang ni kita passkan address tu directly. Macam mana nak passkan menerusi pointer? Letak pointer kat sini. P-weight. Tak adalah simbol N tu. Ada star tak? Tak ada star. Okay, tak ada star. Jangan letak star pula. Star ni kita nak passkan apa? Kita nak passkan value. Value dia apa? Mana ada value lagi? Weight mana ada value lagi kat sini? Tak ada value kan? Kita nak passkan address. Sebab tu kita tak letak star. Kalau kita nak passkan value, kita letak star. Dalam kes ni tak ada value, kita nak passkan address. So kita guna tanpa star lah. So tanpa star kan address. Kan? Nampak ni? Tanpa star kan address. Okay, faham? So dia jadi pass by reference dengan menggunakan pointer. Tu saja. So ini jadi P weight, ini jadi P height, ini jadi PBMI, ini jadi PBMI. Ini sahaja yang perlu kamu ubah. Yang lain tak perlu ubah, boleh guna yang asal. Okay, yang bawah-bawah ni tak payah nak ubah lah. Tak mengganggu pun. Okay, yang bawah ni remain. So dia tetap sebagai pointer kan. So ini passing pointer. Okay, passing pointer. Pointer akan terima. Okay, yang ni pun sama. Passing pointer. Pointer yang akan terima. Ini passing pointer. Pointer yang akan terima. Function prototype pun tak perlu nak ubah. Itu saja untuk part 2. Part 2 ni simple je. Once kamu faham konsep pointer, once kamu faham part 1 tadi tu, okay, passing by reference dengan menggunakan address, so kamu supposedly yang ni lebih mudah untuk difahami lah. Boleh tak? Boleh. Ada sebarang soalan? Cuba run. Expected expression.
print BMI. Benda yang tertinggal ni. Oh ni. Semikolon. Okay, sekejap saya share screen saya output kena share screen lain. 6. Okay, saya share. Itulah. Bagilah manual. 100 bagi 1.6 kuasa 2. Berapa? 4. Pak. Nampak? Tak dapat? Apa dulu dia? Tak dapat? Dapat. Siapa yang tak dapat? 1.6 kali 1.6. Tak bracket lah kan? Tak bracket pak. Dapat 39.06. Aku tak dapat pak. Jadinya ada soalan lain. Ada soalan lagi tak? Saya tunjuk link balik Ni calculation dia, ni calculation dia. Dia soalan? Oh tak ada soalan saya tanya. Saya tanya last kan, saya tanya Tak ada soalan kan? Okay, pergi balik pada kita punya coupling diagram tadi. Okay, so ni jadinya tadi kita ada dia jadi slow dah. Berat dah laptop saya ni. Okay, sudah ada 3. 1, 2, 3. Sama je lah macam ni. Sama macam ni lah. Tapi dia ada star PBMI lah sini. So star PBMI. Ini star PBMI juga. Ini star P-weight, sini star P-weight. Ini P-height, P-height. Okay, last sekali kita hantar. Kat sini kita hantar PBMI. Ni kan, kita hantar PBMI. Okay. Ini type lah nanti Malah pula nak type Okay, so soalan saya kan. Soalan saya, macam mana kalau sekiranya boleh tak kalau kat sini saya nak guna ni? Tak nak lah, ni saya nak guna PBMI. Kat sini saya nak tukar. Kat sini patutnya sini P weight. Sini P height.
Okay, ni weight. Ini P height. Boleh tak sekiranya dekat sini saya nak tukar? Saya tak nak guna ni lah. Saya nak guna anak panah ke atas. Okay, saya nak guna anak panah ke atas. So once ada anak panah ke atas, maksudnya ini adalah apa? Pointer ke bukan pointer? Bukan. Bukan. Bukan pointer lah. Dia jadi macam ni. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak kalau macam ni? Ha? Boleh. Boleh. Ya, boleh. Mestilah boleh. Ni kira part 3 lah. Part 3 maksudnya combination. Combination by value dengan by reference. Ini kita consider. Okay, return value kita consider as by value lah. Walaupun tiada passing parameter by value kan. Kalau macam ni, okay, ingat Ingat dia punya coupling diagram. Maksudnya ada atas satu BMI, maksudnya ada return BMI. Ada passing reference. Okay, passing pointer, return BMI. Okay, passing 2 pointer, return 1 BMI. Okay, passing 2 pointer, return 1 BMI. Okay, ingat. Okay, so coding dia macam mana? Ni saya nak tanya ni. Coding dia macam mana? Inilah sana ni. Faham yang ni, confirm A lah kamu punya final. Macam mana? Coding dia. Okay, buka balik coding. Okay, so tadi dekat calculate BMI. So apa yang perlu kita ubah di sini? BMI. BMI ni nak buat apa? BMI equal calculate BMI. Macam mana? BMI equal calculate BMI Dalam parameter? dan parameter BMI. Dalam parameter ada BMI. Ingat balik. Okay, sebab tu saya ulang-ulang tadi. Dekat kita punya coupling diagram. Passing berapa parameter tadi? 2. Passing 2 parameter, return 1 value. So 2 je lah kat sini. Apa dia? 2 yang kita nak pass tu? P weight, P height. P weight dan juga P height. Okay, passing dulu kan. Passing. So dekat bawah ni akan terima 2 lah. Okay, sini. Samalah. So dia akan terima 2. Buang 1 kan. PBMI tu tak ada lah. Atas kita buang, bawah kena buang. Okay. So dah buang. Dekat sini tak ada dah PBMI. So kena ganti dengan BMI. So kita tak paskan BMI tadi kat atas. So sini kena Declare. ingat kan, kalau tak ada dalam parameter, kena declare dalam body. BMI. Ingat tak? Passing 2 parameter, return value. Value dia apa yang nak return? BMI. Kena lah return. Kalau tak macam mana nak dapat kan? So return float dia jadi Float. float function. Return value dekat dalam main, kat function call dia perlu menerima. Ni non void. So, dia dah jadi non void. Function call. Macam ni lah. So ini combine lah. Combine by value dan juga by reference. So last sekali dekat ni kena tukar lah. Tukar jadi apa ni? Prototype ni. Tukar jadi float. Buang 1. Dia 2 je kan kita pass. Siap lah kita punya
punya function. Okay, itu saja. Ini kalau sekiranya ada return value kan. Okay, yang kedua, boleh tak? Boleh tak kalau kita nak passing? Okay, kat sini kan. Passing satu pointer, satu bukan pointer. Boleh tak? Boleh. Boleh lah. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh kan? Ini saya just tunjuk je lah kan. Kamu jangan pening pula kan. Okay, itu lama pula kelas hari ni. Ingat sikit je, betul tapi nak kena ulang pada awal. Jadi lama pula. Okay, sikit je sebenarnya pointer, passing pointer kan. Passing pointer yang minggu lepas passing address. Sikit saja. Mudah je benda ni. Okay, apa yang saya kata tadi maksudnya kita nak pass. Ini kita pass pointer kan. Kita nak pass satu pointer, satu bukan pointer. Macam ni. Satu pointer, satu bukan pointer. Boleh tak? Soalan saya, boleh tak? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Tapi macam mana? Macam mana caranya kan? Caranya kamu follow je lah cupping diagram tu. Okay. Caranya, tadi apa tadi? Sini weight Sini weight kan? Ya. Okay. Weight adalah pointer ke bukan pointer? Bukan. Bukan pointer. Tapi value dia ada tak? Value dia kita dapat daripada function inputs. Dah ada dah value dia sebab once kita panggil dia function inputs, so dia buatlah benda ni, scanf. Dia buat scanf ni, so dia dapatlah value dia. So value ni nanti dia akan pointkan kepada weight atas ni. So dekat sini, okay, kat line 13 ni dah ada dah value weight. So kita hantarlah value weight. Dan juga kita hantar pointer p height. Okay, ini value, ini reference. Ini value, ini reference. Jadinya dalam calculate BMI, dia akan terima apa? Apa nak terima ni? Weight. Terima weight lah. Weight satu, yang ni tukar tak? Tak. Tak perlu tukar. Okay, jadi calculation dia macam mana? Weight. Tukar yang weight tu. Dapat kan? Weight bagi pointer p height kali pointer p height. Tu mudah je benda ni kan. Okay, ni yang atas. Ini tukarlah. Jadi value. Okay, hantar satu value, hantar satu pointer. Itu sahaja. So ini kira part 3 lah. Maksudnya you boleh combine antara by value dan juga by reference. Okay, dalam satu program. Tak ada masalah. Okay, as long kamu tahulah macam nak buat dia kan. Okay, itu saja. Ada sebarang soalan lagi? So, jangan confuse. Okay, jangan confuse. Okay, so untuk attendant, yang minggu lepas lah. So, saya tak naklah panggil seorang-seorang buang masa kan. So, untuk attendant, okay, saya nak kamu pergi ke Kalam. Okay, ada ruangan submission kan. Submission untuk lecture week 8. Labnya dah hantar belum? Dah. Lab yang tak hantar tu tak ada attendant kan. Okay, you boleh pergi kepada Kalam. Okay, tengok pada week 8, tengok lecture 8 submission area tu. Okay, so saya nak kamu submit. Okay, kamu buat je balik coding yang 100% passing pointer. Buat je balik kan. Program ni lah, BMI ni. Passing je balik
pointer. Yang ni saya dah buat combine kan. Tadi last kali saya dah combine pointer dengan value kan. Okay, saya nak kamu buat balik 100% passing pointer. Faham kan? Nak kena buat apa? Faham tak? InsyaAllah. Okay. Lepas tu submit ke kalam lah. So saya consider sebagai attendant lah. So kalau faham, kalau datang kelas faham lah buat macam mana kan. Okay. Okay, itu saja submit sebelum tengah malam ni. Boleh Boleh. Boleh sir. Okay, ada apa lagi? Okay, tak ada. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sir. Terima kasih. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you.